Okey, Assalamualaikum. Okey, bagi yang baru masuk Okey, tengok muka surat 68. Okey, muka surat 68. Okey, for example, kita sambung dekat gene pool. Okey, so gene pool ni is the total number of allele that occupy all gene loci in each of individu in the population. Okey, maksudnya teacher ambil contoh Teacher ambil contoh. Okey, kat sini tengok gambar. You all nampak skrin teacher tak? Nampak. Contoh macam dekat muka surat 68 tu kan. Okey, dia ada bagi kat awak satu bulatan kan. Okey, sama macam yang teacher nak tunjuk dekat skrin. Okey, tengok dekat skrin pula. Okey, apa maksud gene pool? Okey, contohnya dalam satu population ni, okey, ni satu population of satu population of butterfly. Okey, so gambar kat sini gene pool bersamaan dengan each of the awak total up semua ni. Okey, semua allele contributed by each of individu butterfly di sini. Okey, contohnya butterfly yang warna black ni, okey, yang warna black ni, yang warna hitam ni, okey, the genotype is homozygous dominant. Betul tak? Okay, homozygous dominant. Okay. And yang warna orange is heterozygous. Okay, heterozygous kan? Okay. And the warna putih adalah homozygous recessive. Okay. So dekat sini, okay, kita ada 3 groups of genotypes. Okay. Okay, senang je nak kira untuk gene pool. Okay, gene pool bersamaan dengan number of individual in the population. Kita multiply dengan 2. Ya, kita darab 2. Kenapa darab 2? Sebab each of individual akan carry 2 allele, betul tak? Ya. So 2 individu akan carry 2 allele at each chromosome pair kan, betul tak? Ni katalah ini adalah partner chromosome. Okay, so this is the allele pair. Ini adalah pasangan allele kan. So setiap individu akan carry an allele pair. Okay, for example homozygous dominant. Okay, heterozygous ataupun homozygous recessive. So each individu akan bawa 2 allele. So kita darab dengan 2. So dalam ni ada 17 semuanya. Okay, ada 17 semuanya individu. Okay, ada 17 butterfly darab 2. So gene pool bersamaan dengan 34. Faham tak? Senang je kan gene pool kan? Okay, jumlah semua allele dalam populasi tersebut. Okay, itu saja. Alright, next. Okay, sambung tengok muka surat 68. Okay, dia bagi contoh kat situ kan. A gene pool in a population, dia bagi bulatan dekat awak tu. Okay. Lepas tu dia tulis yang ni contoh lain lah kan. Okay, counting allele. One individual contribute has 2 allele. So dominant allele. Okay, A besar, recessive allele, A kecil kan. Counting individu. Okay, kalau nak kira individu, kita kira bilangan individu, lepas tu kita darab 2. Okay, kalau kita nak kira phenotype, kita kira phenotype yang dominant phenotype dengan recessive phenotype saja. Kan senang je. Kalau macam dalam kes rama-rama tadi, okay, kalau phenotype yang ada phenotype yang berwarna hitam dan orange ni, sebab dia ada allele yang dominant, allele dominant A besar. Okay, cuma heterozygous dia agak orange sikit, dia tak jadi warna hitam. Okay, alright, dalam kes ni dia masih ada macam kes intermediate ataupun kita kata incomplete dominant tau. Okay, dalam kes ni dia ada dominant allele, okay, incomplete dominant allele, okay, dan juga recessive allele. Okay, ni lain ni satu inheritance yang kita tak belajar. Okay, sebab dia ada 3 warna kan. Okay. Apa kita tak belajar? Kita belajar lah kan, betul tak? Kita belajar incomplete dominant kan. Untuk ni, lupa pula saya. Incomplete dominant hari tu kita belajar. Alah, yang red, white dengan pink tu kan. Dalam kes ni, samalah macam incomplete dominant tu. Okay. Kalau dia dapat heterozygous form, dia akan dapat orange. Ya. Kalau dia dapat homozygous dominant, dia dapat black. Okay, homozygous recessive dapat putih.
Okey, boleh faham? Okey, kita sambung muka surat 68, allele frekuensi. Macam mana nak kira allele frekuensi? Okey, allele frekuensi. Ya. Miss, Ya. apa ada yang nak masuk? Ya ke? Okey. Mana dah? Mana? Tak ada pun. Cuba ni lagi. Cuba masuk lagi. Request lagi. Ah, Okay. tak ada pun. Try request lagi sekali. Kalau tak boleh, kena pakai email lain tu. Okay, kadang-kadang dia tak suit, tak sesuai. Ataupun pakai email adik ke, pakai handphone orang lain ke. Okey. So, kita sambung Okey, kemudian untuk allele frekuensi. Miss, Ya. nak tanya boleh? Aha. Yang gene pool tu dia sama dengan yang dalam apa tu dia allele yang dalam tu dia sama dengan incomplete dominant alleles ke madam? Miss. Yang mana? Yang contoh tadi tu ke? Ha. Yang ni yang ni sama dengan incomplete dominant tadi. Okay. Thank you, Miss. Okay. Kalau dia homozygous dominant, A besar, warna dia black. Kalau dia homozygous recessive, warnanya white. Tapi bila dalam bentuk heterozygous, dia akan jadi orange lah. Okay. Intermediate color. Okay. Thank you, Miss. Next. Okay. Kita lihat untuk allele frekuensi pula. Okay. Untuk allele frekuensi, muka surat 68, frequency of allele, kekerapan allele. Okay. Formula dia bersamaan dengan total number of particular allele. Okay. Over the total number of allele in the gene pool. Okay. Maksudnya, kalau dia tanya ke awak, okay, particular allele tu, okay, contoh dalam population rama-rama tadi tu, okay, macam mana kita nak kira frequency of allele yang dominant, okay, A besar, okay, dan macam mana nak kira frequency of allele yang recessive. So, dalam tajuk ni kita ada dua jenis allele saja, okay, allele yang dominant, allele yang recessive. Ya, walaupun dalam kes ni dia kata dapat intermediate kan. Okay. Sekarang ni kalau ikut konsep kita belajar sebelum ni, incomplete dominant, tak ada allele yang dominant, tak ada allele yang recessive kan. Okay, tapi kan untuk allele frekuensi kat sini kan, saya yang saya faham dekat sini dia tanya untuk allele yang A besar. Okay, dan allele yang A kecil. Okay, dalam gambar rajah ni lah. Okay, allele yang A besar, allele yang A kecil. Okay. So macam mana nak kira untuk frekuensi allele yang A besar? So particular allele yang dikira di sini adalah untuk allele A besar. Okay, frekuensi of allele A besar. So cara dia, kita ambil bilangan allele A besar dalam populasi ini, kita bahagi dengan gene pool. Okay, gene pool size tadi. Okay. Contohnya tadi gene pool kita kira dapat 34 kan? Dapat 34 kan? Yang ni kita dah kira tadi. Dapat 34. Okay, macam mana kita dapat number of allele yang A besar? Okay, kita kena kira macam ni. Okay, saya bagi contoh Okay, macam mana kita dapat bilangan allele A besar? Okay, so cara dia, kita ambil dulu kumpulan yang homozygous dominant. Okay, lepas tu kita kira number of individu. Okay. So dalam population ni berapa yang homozygous dominant? Cuba awak kira. Warna hitam. Ramai-ramai warna hitam. 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6 kan? Okay. So ada 6 kan? Alright. So 6 kita darab dengan 2. So dari kumpulan homozygous dominant akan contribute 12 allele yang dominant. Tak? Okay. What about daripada kumpulan heterozygous? Kita kena ingat
daripada kumpulan yang warna oranye ni, heterozygous ni, they also contribute alel A besar kan? Okay. So alel A besar ni daripada grup yang heterozygous ada berapa? 6. Kat sini ada 6 ekor. So kat sini kita tak boleh darat 2 lah. Okay, tapi kita darat 1 je. Okay. So kat sini kita akan dapat 6 A besar. Faham tak? Okay, daripada kumpulan yang homozygous resesi ada tak alel yang A besar? Tak ada kan? Tak ada. Okay, so kosong lah. Okay, so untuk total number of alel A besar bersamaan dengan 18. Okay, so kita buatlah 18 per dengan total of gene pool. Okay, gene pool ingat tadi 17 ekor darat 2. So gene pool size dia 34 ya. Ini gene pool. Okay, so 34 kan. So 18 bahagi 34 lah. Alright, ni salah ni. Sepatutnya 18. Okay, boleh faham? Alright. Okay. Boleh faham tak kat ni? Okay, what about Boleh, Miss. untuk alel A kecil? Okay, sama juga cara dia. Okay, so sama juga cara dia. Kita kira, sabar Okay, kita kira berapa bilangan individu yang warna putih ya. Yang warna putih kan, yang carry homozygous recessive. Okay, so homozygous recessive ada berapa? Ada 5. Okay, so darab 2 kita akan dapat 10 A kecil, betul? Okay, what about kalau heterozygous? Heterozygous ada 6 kan? 6 ekor. Okay, dia darab 1 saja sebab dia hanya contribute 1 alel yang recessive. So 6, okay, alel A kecil. Okay, so therefore homozygous dominant tak contribute kan? Okay, so ada berapa? Ada 18 juga. Okay, ni salah ya. Okay, ni pun salah ni. Okay, 18. Okay, 18 recessive alel. Oh, sorry, berapa ni? Ni betul lah 16 kan? Alamak, salah lah pula. Ni bukan 18. Okay, untuk alel yang recessive tadi, kita tengok ramai-ramai yang warna putih. Ada 5 ekor, so darat 2. So, alel recessive adalah 10 A kecil. Kan? Kalau heterozygous group, ada 6. Okay, yang ni darat 1 saja. So, dapat 6. Okay. So total ada 16 alel A kecil. So kita buatlah dekat atas. Okay, number of the small a, okay, alel A kecil 16 bahagi dengan 34. So dapatlah jawapan dia yang ini. Okay, boleh faham? This is for alel frequency. Okay, cuba tengok muka surat 69. Okay, tengok muka surat 69. Okay, 69 dekat situ dia ada bagi contoh dekat awak kan. What is the frequency of recessive alel A kecil? Okay, so dia ada bagi example kat awak kan. Okay, nanti saya nak awak cuba, walaupun dia dah bagi jawapan, okay, soalan tu dia dah ada jawapan dan sebagainya, saya nak awak buat juga sendiri. Okay, that is the alel frequency. Waishas. Okay, that is alel frequency. Okay, so what about number 2? Okay, number 2 is genotype frequency. Tengok muka surat 68. Okay, 68. Okay, genotype frequency is equal to total number of individu with specific genotype. Okay, bahagi dengan total number of individu in the population. Okay, sekarang ni formula yang kedua adalah bilangan individu dengan genotype tersebut. Okay, bahagi dengan bilangan individu dalam population. So, particular genotype can be homozygous dominant, okay, heterozygous or homozygous recessive. Okay, so kalau dia minta awak kira frekuensi of homozygous dominant, awak cari individu yang homozygous dominant bahagi dengan total number of individu. Okay, jom kita buat contoh untuk genotype frekuensi pula. Okay, for example dekat sini, population yang sama tadi, okay, kita nak kira frekuensi of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive. Okay, so cara dia adalah, okay,
daripada formula tadi tu kan. Okey, formula dekat muka surat 68 tu kan. Okey, total number of individu with a specific genotype over the total number of individu in the population. Okay, so kita ambil bilangan individu dengan genotype tertentu, kita bahagi dengan bilangan individu dalam populasi. Okay, so macam mana kita nak buat untuk kumpulan homozygote dominant? Kita kira yang mana yang hitam ni, yang homozygote dominant ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 of them are homozygous dominant. So total number of individu ada berapa? Ada 17. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So bilangan individu dalam populasi ada berapa? 17. So menggunakan formula tadi, okay, 6 bahagi 17. Okay, boleh faham? Boleh faham? Mimi okay? Syahira ada, Syahira. Syahira ni tak bangun tidur ke? Aisyah Nabila. Mana ni? Sarah Nusafia. Binosa. Siapa kelas 10 yang ada ni pagi ni? Saya ambil tak apa, kali ni saya tak ambil lagi attendance. Okay, saya nak bagi reminder je untuk mungkin kelas besok ke saya ambil attendance lah. Okay, so untuk frequency of allele, kenapa allele pula? Okay, sepatutnya frequency of genotype. Okay, dia salah ni. Okay, ni pun sama, frequency of genotype. Okay, so untuk heterozygous, A besar A kecil, kita kira yang warna oranye ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. Okay, 6 yang heterozygous over total number of individu bagi 17. Okay, dapat 0.353. Okay, and total number of allele, salah ni bukan allele ni. Okay, ni bukan allele, ni will be the genotype. Okay, ni bukan allele, ni will be the number of individu. Okay, this is total number of genotype, total number of individu. Okay, so dia sepatutnya sama seperti yang ditulis dekat atas ni. Nombor 1 ni betul lah. Okay, ni pun frequency of genotype sepatutnya. Okay, frequency of genotype. Okay, this should be, mesti ikut yang ni. Okay, so awak betulkan lah. Alright, so okay, for genotype homozygous recessive pula. Okay, berapa? Miss. Ya? Aisyah Nabila nak join tapi fail. Fail? Kalau dia tak exit, kalau dia tak kejap kalau dia tak keluar, dia kena pakai handphone lain tau. Okay, ataupun ni. Saya tak sempat tekan admit pun. Dia dah hilang lah. Cuba request lagi sekali. Okay. Cuba request lagi sekali. Tak boleh. Okay, macam ni. Saya nak di samping itu awak tengok muka surat. Okay. 69. Okay. Muka surat 69 ada contoh yang diberikan. Nampak tak? Dia tulis genotype frequency. Okay. What is the frequency of homozygous dominant genotype for A? What is the frequency of homozygous recessive genotype for B? What is the frequency of heterozygous genotype for C? Okay, biasanya bila genotype frequency dia akan tanya 3 jenis genotype lah. Okay. Aisyah Nabila boleh masuk belum? Aisyah Nabila dah masuk belum? Boleh. Boleh dah kan? Boleh. Okay, biasanya kalau dah biasa pakai email tu, saya dah pernah admit, dia akan masuk dengan sendirinya. Okay, kalau gagal masuk tu mungkin internet problem. Okay, so sama macam contoh yang saya bagi dekat screen. Okay, okay,
Awak tukar je kat atas ni. Sepatutnya total number of genotype individu. Okay. Lepas tu total number of individu in the population and then the frequency of genotype. Okay, bukan frequency of allele tau. Salah ni. Okay, ni yang dia tulis allele tu semua awak tulis genotype lah. Okay, konsep dekat sini awak kena faham. Okay, kalau dia nak frequency of genotype ataupun genotype frequency, kira bilangan individu dengan genotype tersebut bahagi dengan total number of individu dalam population tersebut. Okay, alright. So example ada dekat muka surat 69 dengan beserta jawapan sekali. So, okay, teacher nak kita belajar ni sejam je, tapi sejam lepas ni awak buat revision sendiri. Okay, kalau ada soalan boleh tanya kat saya lah. Okay, saya target ni 1 jam je kita belajar hari ni. Okay, tak payahlah lama. Alright. Cuma awak kena belajar untuk self learning lah. Okay, pembelajaran kendiri. Awak kena force yourself. Awak kena paksa diri awak. Okay, Baik, Miss. Ya. Okay, tak ada siapa nak boleh paksa awak sekarang ni. Saya bukan nampak apa awak duduk dekat rumah, duduk lepak atas katil ke, duduk atas meja makan ke, kan? Atas meja makan, duduk dekat meja makan ke, duduk kat tasik ke, okay, duduk tengah tidur ke. So, benda ni adalah tanggungjawab diri sendiri. Okay? Kalau dekat sini bolehlah saya tengok siapa tak datang kelas lah, apalah. Yang ni boleh jadi awak on handphone tu, lepas tu awak lari pergi makan ke, awak lari pergi main game ke, boleh jadi juga kan. So saya tak nak macam tu lah. So awak kena bertanggungjawab lah untuk diri sendiri. Okay? Alright. Yang ketiga adalah phenotype frequency. Okay, muka surat 69 atas sekali Sekarang ni adalah kekerapan phenotype pula. Okey, kita ada 3 jenis phenotype. Okey, dalam gambar ni kita ada 3 jenis phenotype. Okey. Ataupun kita boleh jadi ada 2 phenotype bergantung kepada soalan. Okey, kalau dalam kes ini incomplete dominance kita akan ada 3 phenotype. Okey, phenotype yang dominant. Okey, yang warna black. Okey, phenotype yang warna putih, okay, dan phenotype yang warna oranye kan, okay, sebab kita panggil intermediate lah yang warna oranye tu, okay, oranye ke coklat coklat kot, entahlah, okay, oranye kot, okay, so kalau certain of question dia mungkin tanya phenotype yang dominant ataupun recessive saja, okay, bergantung pada soalan. Okay, kita tengok untuk okay, phenotype frequency. Ini alih frekuensi, gene pool. Okay, contoh saya tak ada ya, phenotype frequency. Contoh kat saya tak ada. Okay, so kita tengok daripada buku lah. Okay, kita tengok contoh dekat buku muka surat 69. Okay, muka surat 69. Tengok untuk. Okay, tengok untuk muka surat 69. Okey, kejap saya nak buka. Alright, so muka surat 69. Okey, so kat situ phenotype frequency bersamaan dengan total number of individu. Okay, with a specific phenotype over the total number of all individual in the population. Okay, kat situ pula it depends on the phenotype. Apa yang diminta dalam soalan, ya, bahagi dengan total number of individu. Okay, senang je. Okay, tengok contoh dekat bawah, example 1. Okay, kita tengok soalan example 1. Okay, 500 frogs make a population at a lake. Okay, so maksudnya dalam population tersebut ada 500 katak kan. Okay, in the population, individu. Okay, and dia kata in this population the frog color was controlled by a certain gene that consists of 2 allele. Kat sini dia bagi hint dekat awak yang ada 2 allele sahaja. Dominant allele A dan juga recessive allele A. Okay, A besar dan A kecil kan. The number of frog for each genotype and their phenotype are given in the table below. Okay, so dia bagi dekat awak daripada table ni. Okay,
individu yang homozygous dominant ada 320. Okey, individu yang heterozygous adalah 160. Okey, and individu yang homozygous recessive adalah 20. Okay, so total number of individu ada 500. Okay, so kita tengok the gene pool of this population sama dengan 500 darab 2 alel kan. Okay, so size of the gene pool will be 1000. Okay, gene pool adalah 1000. Okay, jom kita tengok soalan dia dekat kotak bawah tu. What is the frequency of recessive allele A kecil? Okay, sambil-sambil awak ni, awak boleh pegang kalkulator sebab saya takut salah. Dia punya contoh tu Tata salah dia kira tu. Awak boleh pegang kalkulator. Okay, pegang kalkulator dan cuba buat frequency of allele yang recessive. Okay, frequency of allele yang recessive. Okay, F ni adalah stand for frequency F for allele recessive, bersamaan dengan total number of allele yang recessive bahagi dengan gene pool size. Betul tak jawapan dia 0.2 kat situ? Cuba awak kira daripada yang diberikan. Betul. Siapa yang jawab kat saya betul ni? Cuba awak kira, masing-masing kira total number of recessive allele daripada data yang diberikan. Macam mana kita buat? Kita ambil kumpulan yang heterozygous tadi kan, betul tak? So kumpulan heterozygous ada 160 ekor katak kan, heterozygous kan. So dia perlu darab 2 ke? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Sebab heterozygous only. Sebab dia tak sama. Yes, dia hanya contribute single of homozygous contribute one Dia ada satu je. recessive allele. Okay, so kumpulan yang homozygous recessive kita kena darab 2 sebab each of them contribute to recessive allele. Faham? Faham tak ni? Faham. So divide with the gene pool equal to 1000. So dapat betul tak 0.2 situ? Betul. Okay. So, siapa yang masih dalam kelas saya ni pegang kalkulator sambil study tu pegang kalkulator. Okay, sebab tajuk ni memang kena kira lah. Okay, next. What is the frequency of dominant allele A besar pula? So, cara dia sama. Okay, cara dia sama. Frequency of allele yang dominant A besar. Total number of dominant allele. Okay, bahagi dengan gene pool. Okay, sama dengan individu yang homozygous dominant ada 320 kan. Okay, so awak kena darab 2 tambah dengan 160. Okay, bahagi dengan 1000. So awak dapat 0.8. Betul? Okay. Betul. Sebab apa kena darab 2? Sebab individu yang homozygous dia akan contribute 2 alel. 2 alel tersebut. Okey, kumpulan heterozygous perlu darab tak? Tak perlu darab Tak 2. perlu. Okey, boleh faham? Alright. Boleh, Okey. Miss. Next untuk genotype frequency. Okey, jom kita tengok untuk frequency of the homozygous dominant. Okey. So homozygous dominant individu ada berapa? 320. Okay, over total number of individu 500. Okay, ingat jangan confuse pula, jangan letak 1000 pula kat sini. Okay, so awak akan dapat 0.64. Alright, next frequency of heterozygous. Okay, frequency of heterozygous. So individu ada 160 bahagi dengan 500. So dapatlah 0.32. Okay, Miss, ya. Apa dia? Miss, Ya. online kelas ni Miss record Miss post dekat YouTube ke? Yep. Saya akan post dekat YouTube lah. Okay. So nanti kalau okay. awak nak record, awak boleh tengok lah ya. Okay. So untuk okay, frequency of individu which is come from heterozygous group.
tadi heterozygous dah. Sekarang homozygous recessive pula. Okay. So individu ni ada berapa? Ada 20. Okay, bahagi 500 dapat 0.04. Boleh faham? Okay, kalau saya laju kan, awak boleh repeat dekat YouTube channel lah. Okay, tapi kan saya rasa takat ni tak laju pun. Okay. Alright, next is the frequency of phenotype. Okay, kat sini ada dua je phenotype, green dengan brown. Okay, dominant dan juga recessive. Okay, so dominant dan recessive. Okay, tengok muka surat 69. Okay, frequency of dominant phenotype, kita kena tambah lah kan. Okay. Yang brown ada berapa, yang green ada berapa. Okay, so dekat sini, okay, yang green is the dominant phenotype kan. Okay, tambah dengan inilah kumpulan green kan, homozygous recessive dan juga heterozygous, which is the green frog. Okay, so kita tambah 320 tambah dengan 160 kumpulan heterozygous, 320 homozygous dominant. Okay, so dapat berapa? 480. So since dia nak frequency, okay, of the dominant phenotype, okay, so 480 akan bahagi dengan total number of individu, okay, 500. Okay, so dapat 0.96. Boleh faham? Contoh kat situ kan. Okay, contoh situ dia dah tulis dalam kurungan tu. Nampak tak? A besar plus A besar A kecil. This is the individu dengan dominant phenotype. Yang mana phenotype dia warna hijau. Kan? Allele yang dominan, allele yang mengawal warna hijau. Yang control color hijau. While untuk individu yang recessive phenotype, yang A kecil, okay, yang brown color, okay, ada berapa daripada data? Ada 20. Okay, so over total number of individu ada 500 ekor dan awak dapat 0.04. Okay, boleh faham? Alright. Okay, itu sahaja untuk untuk hari ini. Okay, kita belajar tentang 3 perkara tersebut sahaja. Ya, allele frekuensi, genotype frekuensi dan phenotype frekuensi. Boleh? Okay, so saya nak awak cuba untuk buat soalan seterusnya lah ya. Okay, kalau ada dalam pasir ke ya, cuba buat. Okay, itu sahaja. Tomorrow kita akan sambung untuk Hardy-Weinberg Law. Okay, di mana kita akan kira frekuensi allele, genotype frekuensi, phenotype frekuensi, tapi menggunakan kaedah Hardy-Weinberg Law. Dia menggunakan kaedah Hardy dan Weinberg. Okay, boleh faham? Tapi syarat Boleh, Miss. Tapi syarat dia, the population mesti at equilibrium. Okay, itu sahaja. Siapa yang rasa saya cepat nanti boleh refer kepada video saya lah. Okay, that's all. Terima kasih. Okay, saya nak Thank you, Miss. Jangan keluar lagi. Saya nak screenshot dulu siapa yang hadir hari ni. Okay, siapa yang tak ada nanti saya carilah. Okay, sekejap. Actually hari ni adalah hari ganti kelas kita So saya akan rekodkan attendance. Okay. So itu sahaja. Ada soalan tak? Ada soalan? Ya. Kelas juga pukul 9 ke? Esok pukul 9 juga. Okay. Okay. Alright. Okay, That's all. Miss. Bye. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.